السميع العليم من الشيطان الرجيم. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، أعطنا محبتك ومعرفتك. الفاتحة والقبول إلى وحي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى خصوص خاصة إلى صاحب الكتاب الشيخ فهمي زمزم، وإلى حضرة النبي بجاه المصطفى بسر الفاتحة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ahli baitih. Allahumma ja'alna minal mutawaddi'in wal mukhlisin wal 'amilin was-sadimin fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah sama-sama kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan kasih dan sayangnya Allah, dengan bantuan inayah daripada Allah, juga petunjuk hidayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada kita pada malam ini. Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita dalam satu majlis yang mana disebutkan majlis ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlis ghanimatun majalisiz zikir al-jannah, balasan bagi orang yang duduk dalam majlis zikir, majlis yang mengingati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga disebutkan majlis-majlis ilmu, maka balasannya adalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga mendapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ruang juga peluang untuk sama-sama kita duduk dalam rumah Allah, tempat yang paling disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pasar-pasarnya. Jadi pada malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kita dalam tempat yang Allah suka. Itu juga memberi tanda kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada waktu yang emas ini,
waktu yang sangat mulia, waktu yang penuh dengan kebaikan. Allah izinkan kita berkumpul untuk sama-sama kita mengenal diri kita, untuk kita mencari kelemahan diri kita, yang mana apabila kita kenal ataupun kita dapat jumpa dengan kelemahan diri kita, itu adalah tanda kita kenal diri kita. Disebutkan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang kenal diri dia, maka dia akan kenal Tuhannya. Kalau kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena kenal dulu diri kita. Kita duduk dalam majlis ilmu ini untuk kenal diri kita, untuk tutup segala kejahilan kita, buang segala sifat sombong kita, mencari redha Allah, mencari diri dan juga jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita setelah lama kita tidak bertemu. Saya yakin dan saya berharap mudah-mudahan jemaah sini alhamdulillah sihat sejahtera dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa kurang lebih dalam 5-6 bulan juga. Lama sangat dah. Sampai saya pun sampai tersesat nak datang sini. Dah lama tak nampak. Tapi alhamdulillah dengan izin daripada Allah pada malam ini kita dipertemukan untuk sama-sama kita bermuzakarah, mendengarkan hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ditambahkan lagi mahabbah kasih sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mendapatkan perhatian khusus dan juga syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mahsyar kelak, insya-Allah. Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan izin daripada Allah, kita sambung hadis yang ke-25 dengan mengambil manfaat daripada kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang telah disusun oleh Syekh Fahmi Zamzam, ataupun kunyahnya adalah Abu Ali Al-Banjari. Tajuk bagi hadis yang ke-25 ini adalah masa akan menjadi singkat. Masa akan menjadi singkat. Akhir zaman Nabi nak bagi tahu bahawasanya masa ataupun kehidupan harian kita ni makin lama kita akan rasa makin dekat, makin sedikit. Ini tanda apa dia? Makin cepat makin hampirnya kita dengan hari kehancuran dunia. An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'atu hatta yataqarab az-zamanu wa takuna as-sanatu kasyahri wasyahru kaljum'ati wa takuna al-jum'atu kalyawmi wa yakuna al-yawmu kas-sa'ati wa takuna as-sa'atu kadh-dharmati bin-nari. Rawahu Tirmizi. Artinya daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana hadis yang akan kita kongsikan pada malam ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga pembantu Nabi, yang mana dihadiahkan oleh ibunya Ummu Sulaim kepada Nabi ketika mana Sayyidina Anas bin Malik berumur 10 tahun, dan beliau berkhidmat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ketika mana Nabi wafat, umur Anas bin Malik ini berumur 20 tahun. Di antara orang yang paling banyak juga meriwayat hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyediakan bekas wuduk Rasulullah, yang menyediakan sandal Rasulullah, yang menyediakan tempat tidur Rasulullah. Itu
pembantu Nabi. Sehingga ibunya Ummu Sulaim meletakkan Sayyidina Anas bin Malik kepada Nabi ni, mewakafkan Anas bin Malik ni pada Nabi SAW. Kita nak sampai tahap wakafkan anak kita pada orang soleh, belum lagi. Kita sampai nak letak, tak apalah ustaz, saya wakafkan anak saya ni untuk berkhidmat dengan ustaz, untuk berkhidmat dengan madrasah. Belum sampai lagi tahap tu. Masih lagi sayang. Seminggu masuk madrasah, call dah 20 kali dah. Masuk madrasah baru ni, kan baru lepas PKP, dibenarkan mahat madrasah untuk pelajar-pelajar kembali pulang. 10 hari baru masuk, call Masya Allah banyak kali dah. Sihat tak? Kena virus tak? Tu punya risau tu. Apatah lagi wakaf. Tidaklah sampai tahap tu. Tapi kalau anda kata diizin, diberikan kekuatan oleh Allah, Masya Allah, kita letakkan anak kita pada tempat yang baik. Kita letakkan anak kita ni pada tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran di besar dunia juga akhirat. Ini yang berlaku pada Sayyidina Anas bin Malik. Sehingga disebutkan Sayyidina Anas bin Malik ini orang yang paling hebat dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, dan orang yang di antara paling hebat dalam solatnya. Mana solat yang paling betul, yang paling tepat, Sayyidina Anas bin Malik, Masya Allah, diakui oleh para sahabat yang lain. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga masa menjadi singkat. Maksudnya nak bagi tahu apa dia? Kamu takkan jumpa kiamat. Maksudnya kiamat ni takkan terjadi melainkan masa tu jadi singkat. Masa yang kita lalui ni makin lama makin sekejap rasa. Sehingga Rasulullah sebutkan, maka setahun dirasakan seperti sebulan. Setahun rasa macam sebulan. Kita tak rasa. Tahu-tahu dah umur meningkat. Tahu-tahu dah sampai dah bulan 1. Kemudian, dan sebulan dirasakan seperti seminggu, dan seminggu dirasakan seperti sehari, dan sehari dirasakan seperti 1 jam, dan 1 jam dirasakan seperti 1 petikan api. Maknanya akhir zaman ini kita akan rasakan apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, daripada setahun, daripada sebulan, daripada seminggu. Kita telah melalui fasa PKP. Rasa macam rasa macam baru je lagi. Sehingga tidak boleh keluar rumah apa dan sebagainya, dilarang oleh kerajaan. Rasa macam Masya Allah. Ini semua nak bagi tahu apa dia? Kita dengan kiamat ni tak lama dah. Kita dengan hari kehancuran dunia ni tak lama dah. Rasulullah SAW dia bagi tahu sebab apa dia? Untuk kita siapkan diri, bukan sekadar dengar cerita. Oh macam ni ya taqarrabuz zaman. Maksudnya dekatnya masa ataupun masa tu makin cepat. Sekadar dengar sahaja tidak. Apa yang kita lihat, apa yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah SAW, sebenarnya untuk kita persiapkan diri, standby. Dalam hidup kita ni pun, kalau kita contoh nak lahir, isteri kita dapat lahirkan anak, nak bersalin, apa yang kita persiapkan? Ataupun anak kita nak kahwin, kahwin tu tahun depan, 5-6 bulan sebelum nak kahwin tu, Masya Allah, persiapan tu Masya Allah. Ini hal-hal dunia. Nak dapat anak, Masya Allah, persiapan tu beli beg, beli baju, punya seronok. Kita pun kena seronok nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu mana pergi dulu, mana yang akan hancur dulu, dunia dulu ke kita dulu. Kita tak tahu. Sama juga kita pada malam ni. Kalau tak tuan-tuan dulu, saya kemudian. Yang pasti kita semua akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Usia tidak mengenal, mati tidak mengenal usia. Tapi nak bagi tahu apa dia? Dengan kesempatan yang Allah bagi pada kita ni, apa yang kita buat? Apa yang kita siapkan? Apa bekal yang kita nak bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti?
Kita tengok daripada mula sampai hadis ke-25, apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah, kita sendiri dapat lihat. Kita dah lihat dah macam-macam. Binasanya seseorang itu, berlakunya 6 kejahatan, hilangnya sifat amanah, semua dah berlaku dah. Maknanya nak bagi tahu apa? Mukjizat Rasulullah ni memang betul-betul kita kena yakin. Maknanya dah berlaku satu demi satu berlaku. Adakah cukup orang yang beriman ni sekadar betul lah berlaku, tak ada persiapan. Betul lah terjadi tapi tak ada persiapan. Tidak. Orang beriman, dia tahu ataupun tidak tahu apa tanda-tanda akhir zaman ni, dia senantiasa beriman. Lagi pula yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, masa akan menjadi singkat. Maksudnya nak bagi tahu apa dia? Masa akan menjadi singkat ni, lagi banyak dia kena beramal. Lagi banyak dia kena tambah amalan dia, amalan kebaikan dia. Sebab tu kalau disebutkan, kata guru-guru kami, disebutkan apa? Sebab apa hadis ni dikhabarkan? Hadis ni kita Rasulullah SAW sampaikan kepada kita supaya kita jangan berlengah-lengah dalam buat amal kebaikan. Jangan tangguh-tangguh dah. Kita duk tangguh-tangguh, tahu-tahu tahun depan dah. Tak apalah, nantilah aku berzikir, nantilah aku solat jemaah, nantilah aku duduk dalam majlis ilmu. Duk tangguh, akhirnya sampai tahun depan. Kalau sampai tahun depan baru boleh beramal, tak apa lagi. Ini tak sampai tahun depan, mati dulu dah. Sebab tu setiap amalan yang kita rasa kita boleh buat, ada ruang Allah bagi, jangan tinggal. Kadang-kadang kita tak niat nak buat baik, tapi depan mata tu ada ruang nak buat baik, terus pergi. Aku tak niat pun nak bersedekah, esok baru niat, tapi dah nampak tapung depan mata, takkan nak tunggu esok juga. Nampak, terus buat. Itu. Sebab tu kalau kita duduk di rumah ni, Al-Quran tinggi, jadi tak apalah esok lah, tak. Tapi kalau Al-Quran depan mata ni, Masya Allah, cepat je nak ambil, cepat nak capai. Sebab apa? Nampak depan mata. Nak bagi tahu apa dia? Jangan tangguh-tangguh. Jangan sampai kita ni ditiup oleh syaitan, oleh iblis, apa dia? Sifat taswif, menangguh-nangguh, suka menunda-nunda. Orang yang suka menunda-nunda ni sebenarnya telah mempercepatkan ajal dia dalam keadaan tidak sedar. Tapi bila kita buat amalan yang baik, Masya Allah, dia akan rasa waktu ni berkat dalam hidup dia. Kalau tak percaya, cuba kita solat awal waktu dengan solat di akhir waktu. Orang yang solat di awal waktu ni, dia akan rasa macam panjang je waktu dia. Kita sendiri dapat rasa. Tapi kalau solat di pertengahan waktu atau hujung waktu, rasa macam sempit, tak solat lagi ni. Tahu-tahu dah nak keluar waktu dah. Beza. Itulah keberkatan dalam buat amal ibadah. Allah berkatkan waktu. Orang-orang dulu satu malam boleh habiskan satu juzuk. Satu malam boleh habiskan khatam Quran 30 juzuk. Kalau ikut logik akal kita, takkanlah aku ni, bila sebut aku tak ada apa lah. Aku ni 30 juzuk pun dah umur 40 tahun tak masuk-masuk lagi 30 juzuk dah habis. Juzuk 30 je. Nak khatam 30 juzuk tak. Kita nak bandingkan dengan kita, tak? Bagaimana ulama dulu dalam satu malam boleh khatam 2 kali khatam Quran. Dalam solat 2 kali khatam. Masya Allah. Sebab apa dia? Allah berkatkan waktu. Macam mana cara dapatkan keberkatan waktu? Perbanyakkan amal. Ikhlas billah. Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita buat kerana orang, dia tak akan dapat keberkatan waktu. Orang yang baca Al-Quran, Masya Allah, Allah bagi berkat sehingga tahu-tahu dah boleh baca 1 juzuk, boleh habis 2 juzuk dalam beberapa minit sahaja. Beza. Sebab tu kita nak nilai kehidupan kita, diri kita ni, mana yang rasa cepat. Nak tahu iman tak iman kita ni, mana rasa cepat. Buat baik rasa cepat ke, buat jahat rasa cepat. Ada orang, dia duduk dalam tempat jahat, maknanya dalam konser ataupun tengok televisyen, main handphone, dia rasa cepatnya. Tahu-tahu dah habis dah drama ni. Contoh, tahu-tahu dah habis dah. Ada orang, dia ni tengok drama ataupun dia ni dalam hal-hal dunia, tengok konsert ke begitu, lambatnya lah nak habis ni. Lambatnya lah nak habis TV ni. Beza lah. Dekat sini tengok, dekat mana ataupun dekat mana kekuatan nilai iman kita ni. Kalau buat baik, rasa lambat, ada masalah. Tapi kalau buat baik, rasa tahu-tahu dah habis.
Itu ada iman dalam diri kita. Iman kita masih lagi kukuh. Macam tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ni. Daripada pukul 8 sampai masuk waktu, rasa cepat ke rasa lambat? Kalau rasa lambatnya habis, ada masalah iman. Tapi tak, dah habis lah. Iman dia power. Dia kata, lambatnya lah. Padahal baru 5 minit. Tukar kiri kanan. Pusing kaki kiri, pusing kaki kanan. Cek balik. Kalau memang sakit kaki tak apalah. Kaki tak apa. Ini sakit kaki mengumur pula tu. Sudah lah datang. Apa nama dia? Dah lama tak datang. Tiba-tiba datang pula bagi tazkirah lama-lama. Minta lah kena denda pula. Zaman sekarang ni bukan boleh lebih had pun. Ni nak tanya tak sampai bila ni? Sampai azan ke ikut suka Ikut suka? Jangan boleh-boleh. Yang kena nanti saya lah. Apa azan kita lebih 5 minit kita berhenti sebab masih lagi kan lama kan. Jadi ini kita nak nilai kita punya iman ni dekat mana. Kalau rasa buat jahat tu rasa sekejap je lah kata. Tu jaga. Jadi sebab itu waktu yang singkat ini kita kena senantiasa isi. Waktu PKP kita duduk dekat rumah, paling banyak masa kita dengan mana? Dengan TV ke dengan Al-Quran? Dulu kita sibuk kerja siang malam, 12 jam kerja. Allah bagi 3 bulan di rumah. Allah bagi 3 bulan. Kamu nak meremut apa lagi? Nak mengut apa lagi? Bosanlah cik baca Quran ni. Macam tu pula. Allah bagi cuti dah untuk kamu baca Quran, untuk kamu beramal, zikir, pegang tasbih. Tak. Susahlah TV bila cuti PKP ni banyak pula siaran-siaran best. Drama bertubi-tubi masuk. Sampai tak ada masa. Ni dah boleh bekerja, dah boleh apa semua. Alasan lain pula. Masa untuk Allah tak ada, sibuk bekerja, nak kena kerja balik 3 bulan tertunggak. Kita ni nak apa sebenarnya dalam hidup kita ni? Kalau kita tengok balik, aku ni nak apa? Nak kerja ke nak Allah? Nak dunia ke nak akhirat? Allah bagi 3 bulan, takkan tak boleh fikir lagi. Itu. Sebab tu masa yang ada ni isilah sebaik-baiknya. Kita tak tahu. Mungkin hari ni, mungkin esok Allah tarik nyawa kita. Kita tak tahu. Kadang orang ni kita tak sangka, Masya Allah, yang hari-hari duduk makan ubat, yang hari-hari duduk makan jamu dan sebagainya, tahu-tahu mati awal. Amalan tak siap. Bahkan tertipu pula dengan kehebatan dan kecantikan, keajaiban dunia pula. Kita kurang daripada bertafakur, kurang melihat umur kita, kurang muhasabah diri kita. Sebelum tidur tak tengok apa salah yang aku buat hari ni dengan Allah, apa salah yang aku buat hari ni dengan manusia, kita tak cek. Itu tanda kita rasa hidup kita ni makin lama. Sebab itu kata Sayyidina Umar bin Khattab, kalau tak salah saya, a'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, kamu buat kerja dunia kamu seolah-olah kamu ni apa dia? Hidup selama-lamanya. Maksud dia apa dia? Kalau hal-hal dunia, buat kerja dunia, seolah-olah hidup lamanya, maksudnya boleh tangguh-tangguh. Dalam hal dunia ni nak tangguh tak ada masalah. Sebab apa? Kamu kena anggap hidup kamu ni panjang lagi. Jadi kerja dunia ni tak apa, buat esok pun tak apa. Tapi wa'mal li akhiratika, buat ataupun beramal untuk akhirat kamu seolah-olah kamu mati pada esok hari. Boleh bayang tak? Tiba-tiba sampai satu surat kata fulan bin fulan esok kamu mati. Kata doktor. Apa persiapan kita pada malam tu? Rasa-rasa boleh tidur tak? Boleh tak mata ni kering daripada menangis kerana takutkan dosa kita yang kita buat puluhan tahun terdahulu. Secara automatik kita akan ingat balik, dulu aku pernah ini, dulu aku pernah itu, dosa ni aku buat. Kita akan ingat balik. Sebab apa? Esok mati lah. Tak apa, kita bagi contoh. Doktor kata kamu ni boleh hidup dalam 3 bulan je lagi. Rasa-rasa pun sempat lagi enjoy sebulan. Ke nak beramal terus? Akan cuba beramal, sebab rasa takut.
Sebab tu kata Sayyidina Umar, kamu kalau buat amal akhirat ni macam esok kamu nak mati. Maknanya jangan tangguh-tangguh. Maknanya jangan buat sikit-sikit, buat banyak terus. Kalau tak mampu buat banyak, istiqamah. Buat sikit tapi istiqamah. Tapi kalau orang dah tahu dia mati esok, takkan dia buat sikit-sikit. Nak istiqamah macam ni, esok dah mati. Dia akan buat banyak, baca Quran tak berhenti. Kalau boleh baca Quran biar nangis. Malam bangun, solat tahajud, solat hajat, menangis, merayu kepada Allah, keluar air mata merengek-rengek, minta pada Allah munajat sesungguh-sungguhnya. Sebab tahu masa tu nak sampai dah. Sampai bila? Sampai bila-bila kita kena ingat macam ni. Kena senantiasa buat amalan akhirat seolah-olah kamu mati esok. Kalau buat amalan dunia seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Boleh tangguh-tangguh lagi. Itu kaedah dia dalam hidup kita ni sebenarnya, untuk dapatkan kekuatan beramal. Keterangan. Masa akan berlalu begitu cepat. Belum sempat berbuat sesuatu, tiba-tiba masa sudah terlalu larut. Ini biasa dalam hidup kita rasa macam ni. Tapi dalam buat amal ibadah, kalau kita sebutkan tadi, kalau solat contohnya, kalau solat di awal waktu, maka dia akan rasa waktu tu panjang. Rasa waktu tu panjang, relax je. Orang solat awal waktu, rasa relax lagi, lambat lagi. Itu nama dia berkat. Macam orang zakat, bayar zakat kan, ataupun kalau kita nak zakat fitrah. Zakat fitrah setiap dalam bulan puasa sebelum Aid, dia dah bayar zakat awal, dia rasa kelang kabut tak? Aku dah bayar dah. Beza dengan orang yang nak bayar ketika sebelum angkat takbir raya tu baru saya pun nak bayar, nak cari amil lah, nak cari orang susah, nak cari asnaf, dia akan jadi kelang kabut. Tapi bila dah bayar awal, dia rasa tenang. Itulah sebenarnya keberkatan dalam buat baik. Buat baik. Duduk dalam majlis ilmu ni, kalau tak tenang juga, Wallahualam. Sebab apa? Majlis ilmu ni tempat paling tenang sekali. Tempat paling tenang. Kalau tak dapat ketenangan, cek balik diri kita. Sebab apa kata Rasulullah? Majlis ilmu ni apa dia? Raudhah min riyadil jannah. Taman daripada taman-taman syurga. Dalam syurga nanti, kita buat kerja ke kita rehat? Rehat lah. Kerana sampai ataupun saking senangnya, kerana terlalu seronok dan senangnya, sampai relax. Macam tu je dalam majlis ilmu. Sebab di taman-taman syurga, punyalah relax dalam majlis ilmu ni macam taman-taman syurga, sampai terlena. Tempat paling seronok lena kat mana? Majlis ilmu. Tu punya seronok sebab raudhah min riyadil jannah. Orang yang susah nak tidur, bangun tidur malam, susah nak tidur malam, katil tilam gatal lah, sejuk sangatlah, panas sangatlah, nyamuk banyak. Cuba subuh duduk ketika mana khatib baca khutbah hari Jumaat. Rasa-rasa ada masalah nyamuk ada masalah sejuk ke panas tak? Letak punggung, kepala pun letak juga, mata pun tutup tu. Paling paling tenang. Itu raudhah min riyadil jannah. Nak bagi tahu dia. Tu. Jadi tempat-tempat yang baik ni ada keberkatan. Tapi bukanlah kita nak bagi tahu dengan lena tu ada berkat. Cuma nak bagi tahu tenang di tempat tu. Kalau lena tu berkat, pakat lena semua tu. Kenapa lena? Berkat ustaz. Habis. Kita seakan-akan sibuk, tetapi kita tidak faham apa yang disibukkan. Ini dengan dunia. Kita perasan dalam hidup kita, apa benda yang aku sibuk sangat? Padahal kalau tahu bulan-bulan gaji macam tu ya. Kita dah tahu dah apa yang Allah tetapkan, apa yang manusia tetapkan. Bulan-bulan kamu part time ke, kamu overtime dan sebagainya. Macam tu je gaji kamu. Tapi apa kita sibuk sangat sampai tak ada masa dengan Allah? Sibuk sangat. Tapi untuk masa dengan Allah ni sekejap. Kita selalu sebut sebelum 24 jam ni, rasa-rasa masa kita dengan Allah dengan masa kita dengan dunia, mana lagi banyak? Kalau kita kira lah, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, berapa minit je pun solat kan? Subuh berapa minit rasa-rasa? Mesti tak sampai 5 minit. Zuhur berapa minit? Kurang 5 minit, 5-6 minit lah. 4 rakaat macam tu lah.
kita ambil dalam masa setengah jam. Dalam 24 jam ni, setengah jam habis kat solat, campur 5 waktu. Setengah jam habis dekat solat. Lebihnya tu pada mana? Pada dunia, pada kerja, pada keluarga. Itu pun setengah jam untuk solat ni pun masih lupa kat Allah lagi. Solat, aku ni rakaat ketiga ke rakaat kedua kata. Rakaat tiga, rakaat kedua. Padahal solat subuh pun pening boleh. Tiga kedua. Kalau dalam solat pun boleh lupa Allah, luar solat macam mana? Rasa boleh ingat Allah. Ni akhir zaman ni, Masya Allah. Dunia ni tak lama dah. Jadi persiapkan diri kita. Sebab tu kalau kita sibuk dekat dunia ni, apa yang kita sibuk sangat pun, rezeki Allah dah tetap dah. Selagi mana nyawa, roh kita ada dalam badan, selagi itulah kamu ada rezeki. Ada rezeki. Jangan takut. Seseorang tu kalau dia tak ada rezeki, mati dah. Nampak? Nasi ni, kita makan nasi, ambil nasi dalam periuk, tuang dalam pinggang kita. Kita ambil banyak mana? Sebenarnya dalam butir-butir nasi ni ada nama kita, fulan. Contoh Ahmad. Tiba-tiba dekat 1, 2, 3 butir nasi ni ada nama kucing kita. Kita makan macam mana pun 2, 3 butir ni mesti akan terjatuh. Sebab apa? Rezeki kucing kita. Hebat macam mana pun kamu pergi beli jauh-jauh pun, kalau nama dekat makanan kamu tu bukan nama kamu, tetap takkan masuk mulut. Tu. Maknanya bukan rezeki kita. Nak bagi tahu apa dia? Selagi mana roh ni ada dalam jasad kita, selagi tu roh, selagi tu rezeki masih ada. Jangan takutlah. Rezeki ni bukan kita cari, kita jemput sebenarnya. Kita bukan cari, rezeki Allah dah tetapkan daripada kita dalam kandungan ibu kita lagi. Cuma kita tengah jemput je. Cuma cara kita jemput tu bagaimana? Tu dia jalankan. Cara kita dapat rahmat Allah ataupun dengan cara kita dapat istidraj. Allah redha dah tak redha dia cara kita jemput. Ada orang dia pergi masjid, dia dapat rahmat Allah, dia dapat redha Allah. Dia pergi masjid tu dengan motor curi ke motor dia? Beza tak? Beza. Nak dapat rezeki tu ikut jalan kita. Ada orang dapat rezeki tapi rezeki yang cara yang haram. Orang kerja juga tapi kerja dengan cara yang haram. Gaji bayar per jam. Jam ni dikira pada pukul 9 sampai pukul 5. Sejam dia kira. Sejam contoh, sejam 20. Contoh kira. Pukul 11 sampai 12 dia mengulur. Bahasa kami panggil balok, tidur lah maknanya. Konten lah. Tapi gaji dapat bulan 11 sampai 12 tu dikira je. Sejam tu rezeki halal ke rezeki haram? Haram. Nak bagi tahu macam mana? Sibuk kita macam mana pun Allah dah tetapkan rezeki kita. Sebab tu sepatutnya kita lebih sibukkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Penat dah ni pun. Pagi kerja, petang kerja, balik penat, tak sempat nak pergi masjid, tak sempat nak pergi surau, tak sempat nak buka kitab ke, buka YouTube ke, dengar kuliah ke apa. Bagi makan kepada roh kita ni. Paling tidak dengarlah zikir. Kita tergesa-gesa pun, rezeki banyak tu juga. Tapi kalau sampai tak ada masa, jangan kita ni sampai tertipu dengan kejayaan orang yang berjaya di dunia. Jangan tertipu. Dia kerja keras tapi dapat yang besar. Sebab Allah dah bagi rezeki banyak tu. Ada orang, dia kerja sama je macam orang keras, macam orang yang keras kerja, tapi rezeki tak sama. Sebab tu dalam sibuk-sibuk kita ni kena perhatikan. Aku sibuk dengan dunia ni, ruang untuk dengan Allah ni ada tak? Kita dah sibuk dengan rezeki Allah nak bagi, tapi kita tak cari rezeki dengan cara dekatkan diri pada Allah. Kalau orang kerja, Allah tak bagi rezeki, tak bagi juga. Sebab tu kita apa? Cinta maha pemberi rezeki daripada cinta rezeki semata-mata. Yang dapat cinta pada maha pemberi rezeki adalah dengar apa dia? Buat apa yang maha pemberi rezeki suruh, perintah. Jangan cinta rezeki semata-mata. Kita tahap peringkat orang awam biasa macam tu lah. Ra'i kan juga. Kita solat sebab nak masuk syurga ke sebab Allah? Ni satu dia. Kita solat sebab nak elak masuk neraka ke sebab takut ke Allah? Mana satu? Orang awam kita ni solat sebab tak nak masuk neraka.
sebab nak masuk syurga. Ada orang peringkat dia peringkat ahlullah, peringkat tinggi, khusus. Dia solat, dia tak takut syurga, dia tak takut neraka. Yang dia takut hanya Allah, yang dia harap hanya Allah. Sebab tu kita selalu bahagikan ibadat orang awam ni dia ada 3. Ibadat ibadat orang awam ni dia ada 3. Yang pertama, ibadat seorang hamba. Ibadat seorang hamba yang takut pada tuannya. Contoh dia solat. Dia solat sebab apa? Tak nak masuk neraka. Hamba sahaya, hamba sahaya ni, kalau dia tak buat kerja, dia akan dirotan ataupun dipukul oleh tuan dia. Itu ibadat. Kita tengok kita solat sebab tak nak masuk syurga, takut pada neraka ke macam mana? Yang kedua, peringkat orang yang ibadah sebab seperti mana seperti peniaga ataupun pedagang. Macam mana? Orang yang kalau berdagang mesti nak dapat untung. Jadi ada orang yang kategori kedua ni, dia solat sebab nak syurga. Untung dia syurga, betul? Untung dia syurga. Yang ketiga, peringkat orang ni dia ibadah semata-mata nak Allah. Ni peringkat paling tinggi. Ini yang betul-betul sifat hamba kepada Allah, bukan sifat hamba kepada manusia, hamba kepada Allah. Maknanya dia solat, dia tak takut aku dicampak neraka ke, dia masuk dalam syurga ke. Aku tak fikir. Yang aku tahu aku buat kerana Allah. Itulah yang pernah ditanya oleh seorang wali perempuan, Rabi'atul Adawiyah. Munajat Rabi'atul Adawiyah. Ya Allah, kalau aku solat kerana nak masuk syurga, kau masukkan aku dalam neraka. Kalau aku buat ibadah kerana takut daripada masuknya neraka, kau masukkan juga aku dalam neraka, ya Allah. Tapi kau jadikan ibadat aku ni kerana nak dapatkan redha-Mu, ya Allah, dapatkan rahmat-Mu, ya Allah. Itulah. Jadi sebab tu bila mana kita nak sibukkan diri kita pada dunia, tak ada masalah. Tapi jangan sampai lupa pada akhirat. 24 jam untuk dunia, bagi masa sikit untuk Allah. Kalau dia katakan, setengah jam misalnya masa untuk Allah, solat ilmu waktu tadi tu, buat sesungguh-sungguh. Solat sesungguh-sungguh. Ni dah bagi setengah jam pun main lagi. Kita diburu masa dan ia berlalu dengan tiada ada perkara yang dapat kita selesaikan. Inilah yang dimaksudkan dengan singkatnya masa. Kita duk buru-buru, duk sibuk-sibuk, tahu-tahu apa pun tak dapat. Tahu-tahu apa pun tak diselesaikan. Sebab kita jadi hamba dunia, tak jadi hamba Allah. Dalam hidup kita ni, kita cari Allah dulu, baru Allah bagi apa yang kita nak. Jangan kita cari apa yang kita nak, baru jumpa Allah, baru nak dapat Allah. Salah. Sebab apa? Apa yang kita nak tu sebenarnya daripada Allah. Kita nak dunia, cari Allah dulu. Kita nak kaya, cari Allah dulu. Kita nak anak yang soleh-solehah, cari Allah dulu. Kita nak isteri yang solehah, cari Allah dulu. Ingat tak masa mula kahwin? Ingat tak? Saya ingat lagi lah. Tuan-tuan tak tahu lah, ingat tak? Macam mana kita nak kahwin dulu? Berdoa, istikharah macam mana? 3 malam istikharah, tak jumpa-jumpa juga muka dia. Tak lambat sangat, kahwin je lah. Nak bagi tahu apa? Usaha tu cari Allah dulu, baru Allah bagi isteri. Orang nak bekerja, Bismillahirrahmanirrahim, cari Allah dulu, baru Allah bagi. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan dia jalan buka. Allah akan buka segala jalan. Maksudnya Allah akan murahkan rezeki dia. Allah akan pemudahkan segala urusannya. Yang penting takwa kepada Allah. Cari Allah dulu. Nak selesai kerja, nak ada selesai masalah, ada keluarga di rumah masalah dan sebagainya, solat 2 rakaat. Jangan lupa Allah. Menurut Imam Al-Karmani, yang dimaksudkan dengan singkatnya masa itu ialah dicabut keberkatan daripadanya. Maknanya berkat tu tak ada. Kata Imam Karmani, yang dikatakan masa semakin singkatnya apa dia? Berkat tu tak ada. Ini yang kita rasakan tiap-tiap hari kita. Sebab apa dia? Kebaikan tidak bertambah. Kita bekerja-kerja lah,
Tapi kalau dalam bekerja kita tak ada kebaikan, berkat tu tak ada. Sebab tu saya sebut, orang yang bekerja nak tahu kerja dia ni berkat ataupun diredai oleh Allah ataupun tidak, dalam pada dia kerja tu, ada tak masa dia boleh solat? Ni kalau kerja-kerja sampai, oh tak apalah, nanti solat waktu ada lagi, buat kerja dulu. Ni ada klien lagi ni, tak apa, layan klien, nanti solat waktu panjang. Zuhur ada 2-3 jam waktu, tak apa, layan, mana dulu? Kalau kita rasa kita lebih pada klien ataupun kerja kita ataupun pada bidang kita lebih awal daripada solat, kerja tersebut tidak ada berkat. Maknanya gaji yang kita dapat bulan-bulan tu tak ada berkat gaji. Itu sebab gaji tu sekejap je habis. Tiba-tiba dapat gaji banyak, motor rosak, kereta rosak. Isteri pula kata, bang, emas dia lama dah pakai bang. Tahu-tahu tutup pula, time tu pula lah nak beli emas baru. Ada Allah bagi ujian, tu namanya tak berkat. Itu hati-hati. Kita cek balik, dalam aku cari rezeki ni ada tak benda-benda salah yang aku buat, aku lupakan Allah. Memang benar apa yang dikatakan oleh Imam Al-Karmani itu. Dahulunya kita merasakan dalam sehari banyak perkara yang dapat kita laksanakan, tetapi sekarang dalam sehari yang sama hanya sedikit perkara-perkara yang dapat kita laksanakan. Ini adalah satu petanda hampirnya kiamat. Satu hari berapa banyak zikir kita boleh bawa? Cek zikir. Mana nak bagi tahu berkat tak berkat sehari tu, dulu boleh banyak zikir, tapi hari ni tak boleh, sibuk. Kita bandingkan orang dulu dengan orang sekarang. Orang dulu kalau zikir satu hari boleh 10,000, boleh 15,000. Tu. Tapi nak bagi tahu hari ni, hari ni kita zikir berapa ribu kali boleh? 115 kali lelak. Tu zikir la ilaha illallah tu. Itu pun bangun-bangun pakai tasbih kayu tu, pakai utas tu. Bangun dah hilang dah, ulang balik. Ulang sampai 20, tidur lagi. Bangun hilang, ulang balik. Akhirnya tak habis-habis. Jadi nak dapatkan 100 satu hari tu, Masya Allah. Ni nak kata Rawdah bin Riyadil Jannah. Itu bukan Rawdah nama ni. Itu pemalas. Pegang tasbih je delap, pegang tasbih je delap. Itu jaga tu penyakit juga sebenarnya. Sebenarnya kita tak payah tengok orang, tengok diri sendiri. Satu hari berapa kali aku boleh zikir, satu hari berapa kali aku boleh baca Quran, berapa muka surat aku boleh baca. Kenapa orang dulu dia boleh habiskan? Orang dulu tak bekerja tu, bekerja. Imam Nawawi berapa banyak karang kitab, Masya Allah. Nak karang kitab ni rasa-rasa perlukan masa yang pendek ke panjang? Masa yang panjang. Masa yang sangat panjang. Karang kitab dengan ilmunya lagi, nak kena istiqra', cari penelitian lagi, nak kena tahqiq lagi, jumpa guru ni. Tapi kita tengok Imam Nawawi umur dia berapa? 40-an. Tak berkahwin. Nak tahu berkat tak berkat hidup dia? Hari ni berapa ramai yang baca kitab Imam Nawawi? Al-Azkarnya, Riyadus Salihinnya, Minhajul Talibinnya. Nak bagi tahu apa dia? Hidup dia 40 tahun, tapi sampai hari ni orang duk sebut nama dia, orang bertawasul dengan nama dia, orang duk ulang-ulang baca kitab dia. Bukan habis terus simpan, tak, jadikan wirid. Kitab Al-Azkar orang jadikan wirid. Maksudnya apa? Dah habis ulang balik, dah habis ulang balik. Itu nama dia berkat waktu hidup. Kita hidup kita 50 tahun, 60 tahun. Apa yang orang ingat bila kita mati nanti? Rasa-rasa kita lah. Kehidupan ataupun kebaikan dalam kehidupan kita, apa yang kita buat, bila kita tak ada nanti orang jadi ingat-ingat pada kita. Rasa-rasa apa yang? Tu cek diri kita balik. Ke orang duk ingat, oh masa dia meninggal, malam tu ada buat tahlil, makanan paling sedap pernah aku rasa, kambing bakar. Sampai hari ni aku ingat, mungkin berkat. Itu bukan berkat. Orang duk ingat makanan, tak ingat kebaikan yang kita buat. Bahkan saya tidak orang lupa langsung, yang mana meninggal, yang duk mana, sebab kebaikan dia tak buat. Itu nak nilai, nak jadikan kehidupan kita ni ada keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Umur-umur yang ada ni, Masya Allah. Beza tak orang yang selalu datang surau dengan orang yang jarang datang surau? Mana lagi orang kenal? Orang yang datang surau ke orang yang datang surau? Orang yang datang surau, walaupun dia tak datang surau, tapi dia kenal, oh ni selalu pergi surau. Jadi kalau dia meninggal, kita pasang tak? Pasang. Dengan orang yang datang surau, lama dah ke duduk sini? Tahu-tahu mati lah. Bila kita nak jumpa dia balik,
Ramadan. Mayat dihidupkan kembali. Penuh sampai ke belakang. Itu Ramadan. Kita jumpa nanti. So dia kata mati hidup semula. Kita bukan nak minta macam tu, cuma kita doa. Kebaikan yang ada pada ayah-ayah pada malam ini, doa, ya Allah Tuhanku, dengan kebaikan yang kau berikan pada aku, boleh datang majlis ilmu pada malam ini, kau berikan juga kebaikan pada jiran-jiran aku yang sibuk pada dunia, yang tak boleh datang, kau berikan juga hidayah ya Allah. Itu kebaikan dakwah kita dalam doa kita. Nak doa gitu-gitu, mai pergi surau, mai pergi masjid, tak terdaya gitu. Kena sound balik, kena balas balik. Kau seorang je pergi, anak bini kau pergi tak? Kena balik lah. Pergi hari-hari pun tak alim-alim. Itu doa. Dah cara kita berdoa. Sebab tu lah, wallahu a'lam. Jadi masa yang singkat ke rasa panjang? Tengok iman dia. Nak kata singkat kan, kata macam nipu lah. Rasa panjang kata tak beriman pula kan. Biar aku diam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkatan dalam hidup kita, dalam setiap pekerjaan kita, dalam amalan kita, sehingga kita mendapatkan rahmat daripada Allah, redha daripada Allah, dan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah. Saya mohon maaf segala salah silap. Wa hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.